Okey. Pertama sekali cikgu nak cakap tahniah kepada semua yang join kuis minggu lepas. Semua dapat markah tinggi-tinggi. Ahmad Munir dapat 100% betul. Okey, Munir ada ke kat sini? Okey, Munir tak ada lagi. Okey, tak apa. Munir dapat 100% betul kuis minggu lepas. Yang lain pun semua markah tinggi-tinggi. Semua markah 50 dan ke atas. Jadi disebabkan semua dapat jawapan, dapat markah yang tinggi minggu lepas, jadi cikgu tak ajarlah tajuk bab 2 ekosistem tu sebab semua dah faham. Jadi hari ni kita akan belajar tajuk lain. Kita akan belajar tajuk lain. Sebelum cikgu masuk tajuk lain, cikgu nak tanya. Pagi tadi kamu breakfast ke tak? Kalau kamu breakfast, cuba cakap kamu makan apa. Tulis dekat chat box tu kalau tak nak cakap. Kamu breakfast makan apa pagi tadi? Kelas, ada ke yang breakfast makan nasi lemak pagi tadi? Tak breakfast lagi, lunch dah ni. Ada yang breakfast makan nasi lemak tak pagi tadi? Orang Kelantan ni seumur breakfast makan nasi Cikgu pergi belajar Negeri Sembilan, cikgu pergi belajar Selangor. Orang Benue tak makan nasi. Orang Kelantan ni makan nasi breakfast pagi. Ramai tak makan lagi. Tak apa, kejap lagi lepas habis kelas kamu lunch. Orang Kelantan ni makan breakfast dia makan nasi lemak ni sekala. Nasi belauk, nasi lemak. Kamu rasa nasi lemak kita makan tu dia makanan hak seimbang ke tak seimbang? Nasi lemak tu makanan seimbang ke tak seimbang? Kamu rasa tajuk hari ni kita nak belajar tajuk apa? Yang berkaitan dengan pemakanan. Tengok isi kandungan buku teks kamu tu. Ada tajuk apa yang berkaitan dengan makanan? Hari ni kita nak belajar tajuk bab 3 iaitu nutrisi. Kejap cikgu share screen. Kejap Hari ni kita nak belajar tajuk bab 3 nutrisi sebab kamu dah habis 13 chapter. Jadi cikgu akan buat revision lah untuk kelas kamu. Kita tak akan belajar secara detail sebab kamu dah belajar. Ingat lagi tak tajuk nutrisi yang kamu belajar? Ingat lagi tak? Siapa ingat lagi tajuk nutrisi? Ada apa dalam tajuk nutrisi? Kelas. Bab 3 ni kita akan belajar mengenai tajuk nutrisi. Bab 3 nutrisi dia ada 4 subtopik. Tapi kita tak akan belajar semua hari ni. Kita akan belajar sikit-sikit. Dan cikgu tak akan sentuh dengan lebih detail mendalam lah sebab kamu dah belajar. Kita akan cuba untuk ingat semula je apa yang kamu dah belajar. Jadi cikgu harap kamu berikan kerjasama yang sepenuhnya lah. Kalau tak, cikgu tak tahu yang mana kamu ingat, yang mana kamu tak ingat. Bila kamu pergi tingkatan 3 nanti kalau tak ingat susahlah untuk belajar bab lain yang sama tapi dengan lebih detail. Sebab tajuk nutrisi ni nanti kamu tingkatan 4, kalau kamu ambil biologi kamu akan belajar lagi tapi dengan lebih mendalam. Ni secara basic lah. Secara asasnya. Jadi asas kena kukuh. Rumah tiang kena kukuh baru rumah tak roboh. Subtopik pertama 3.1 kelas makanan. Kelas makanan. Dalam subtopik ni kamu akan belajar mengenai kelas makanan yang ada. Cikgu nak kamu bagi tahu cikgu apa kelas makanan yang kamu dah belajar sebelum ni. Apa kelas makanan? Ada 7 kelas makanan. Apa yang kamu dah belajar? Cuba bagi tahu. Pertama apa? Karbohidrat. Bagus Luffy. Karbohidrat. Karbohidrat. Lagi orang lain apa lagi selain pada karbohidrat
Yang kedua apa? Protein. Okey. Sekejap Okey, kedua protein. Ketiga apa? Lemak. Bagus Auni. Keempat ada lemak. Ketiga lemak. Keempat. Okey, Afika cakap vitamin. Okey, good. Lagi nombor 5 kita ada apa? Mineral. Okey. Bagus. Okey, nombor 6 kita ada pelawas. Okey, pelawas ni nama lain dia adalah, siapa tahu? Pelawas ni dia ada nama lain. Nama lain bagi pelawas apa? Okey, pelawas ni nama lain dia adalah serat. Ataupun bahasa Inggeris kamu selalu dengar cikgu rasa fiber lah. Penting ya. Okey, nombor 7 apa kita ada? Air, good. Okey. Okey, dalam kelas makanan ni kamu dah belajar. Okey, alhamdulillah kamu dah ingat. Okey, kamu juga kena tahu apa contoh-contoh makanan yang terdapat dalam setiap kelas makanan ni. Okey. Seterusnya kita akan tengok dengan lebih mendalam mengenai fungsi setiap kelas makanan. Okey, kalau kamu tengok buku teks kamu pada muka surat 46 sehingga muka surat 50. Dalam tu dia bagi tahu mengenai kelas makanan, fungsi-fungsi dia dengan secara mendalam lah. Tapi disebabkan kamu dah belajar, cikgu tak akan baca satu persatu dalam buku teks kamu tu. Okey, cikgu dah buat jadual ni, table ni, cikgu dah keluarkan siap-siap isi dalam buku teks kamu tu supaya kamu senang faham. Okey, so kamu boleh take note lah kalau kamu belum take note sebelum ni. Okey, untuk karbohidrat, apa makanan yang tergolong dalam kelas makanan karbohidrat? Okey? Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa makanan yang terdiri dalam kelas makanan karbohidrat? Okey, nasi. Selain nasi, sushi. Okey? Sushi. Cikgu kenal tu, sushi. Roti. Okey. Betul. Semua betul. Okey. Okey. Karbohidrat, nasi, sushi, roti, ataupun apa lagi pisang ataupun potatoes. Kalau kamu makan wedges tu kan, potatoes tu juga ada karbohidrat. Dalam karbohidrat ni, fungsi utama karbohidrat adalah untuk membekalkan tenaga. Kalau kamu tak ada tenaga, kamu akan lemau lah, kamu akan rasa penat je. Okey, sekarang ni kamu tengok cikgu mengajar ni, masuk kelas cikgu ni memerlukan tenaga ni. Cikgu mengajar, cikgu bercakap pun memerlukan tenaga. Okey, kalau tak ada tenaga kamu rasa penat, okey, lesu, terbaring je. Ada ke yang terbaring sambil-sambil cikgu mengajar ni? Siapa-siapa yang tak makan breakfast tu okey tak tu? Tak cukup tenaga, tak cukup karbohidrat tu. Sekejap lagi makan. Okey, kamu kena ingat karbohidrat ni fungsi utama dia adalah membekalkan tenaga. Okey. Yang kedua adalah protein. Protein, apa makanan yang terdiri dalam kelas makanan protein? Okey, apa makanan yang terdiri dalam kelas makanan protein? Daging, betul, bagus. Lagi? Ayam, betul. Ayam. Telur, betul. Okey. Dan juga makanan-makanan lain seperti seafood. Okey, susu pun ada protein. Okey, protein ni dia penting untuk pertumbuhan. Okey, kalau kanak-kanak yang kecil-kecil, budak-budak tu baguslah makan protein supaya tumbuh sarang dia tak terbantut. Okey, kebaikan kedua protein adalah dia membaiki tisu-tisu badan yang rosak. Okey, lepas tu kamu tanya cikgu, macam mana tisu-tisu badan ni boleh rosak cikgu? Okey, tisu-tisu badan kamu ni boleh rosak, contoh keadaan dia. Okey, kamu bersukan, kamu berlari, kamu jatuh.
Okay, bila kamu jatuh, kamu luka kan, berlaku pendarahan, berdarah lutut kamu, okay. Darah tu dia keluar disebabkan tisu badan kamu rosak. Okay, tisu badan kamu rosak menyebabkan salur darah kamu tu terbuka. Jadi apabila kamu luka, salur darah kamu terbuka, protein ni dia memainkan peranan yang penting lah untuk baiki tisu-tisu badan kamu tu. Jadi kamu cepat sembuh. Okey, selain itu protein juga membantu untuk proses sintesis hormon, enzim dan antibody. Hormon ni banyak jenis, okay? Cikgu tak beritahu lah sebab kamu tak belajar. Ada melatonin, ada apa lagi? Banyaklah hormon yang secara saintifiknya tapi kamu tak belajar. Enzim kamu belajar. Enzim kamu belajar yang kita ada enzim seperti amylase, kamu ada protease, okay? Kamu ada lipase. Jadi, enzim-enzim dalam badan kamu ni akan terbentuk dengan adanya protein. Protein ni akan membantu menghasilkan enzim ni. Okey, lagi satu kamu ada antibody. Antibody pun sangat penting lah sebab dia adalah sistem pertahanan badan kita. Lagi-lagi musim sekarang ni, musim apa ni musim sekarang kita ni? Kita ada pandemik apa ni? Okey, kita ada pandemik COVID-19 ni. Jadi kita memerlukan antibody yang tinggi lah. Jadi makan protein banyak-banyak. COVID-19. Betul Faris. Betul Luffy. Okay. Okay, seterusnya kita ada lemak. Okay, lemak. Apa makanan yang terdiri dalam kelas makanan lemak? Okay. Lemak ni makanan, contoh makanan dia adalah mentega. Ataupun betul, kacang tanah. Okay. Kacang tanah ni dia ada lemak tau. Nanti kalau kamu ambil biologi tingkatan 4, kamu akan belajar satu eksperimen yang kamu kena bakar kacang tanah. Okay. Bila kamu bakar kacang tanah tu, kamu letak air atas kacang tanah yang tengah terbakar tu, air tu akan jadi panas. Suhu dia akan meningkat. Sebab kacang tanah ni dia akan terbakar lama sikit sebab dia ada kandungan lemak yang tinggi. Dia akan nyala api. Okey, fungsi lemak ni dia boleh menjadi sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Okey, tadi cikgu cakap karbohidrat pun membekalkan tenaga, lemak pun membekalkan tenaga, betul. Okey, tapi kamu kena ingat apa yang beza dia adalah lemak ni dia mempunyai tenaga yang lagi tinggi daripada karbohidrat. Dia membekalkan tenaga yang lebih tinggi berbanding karbohidrat. Okey. Seterusnya, dia juga melindungi organ badan. Okay, contoh yang paling senang. Siapa dia pernah CIA sini? Okay, pelajar perempuan rajin kau CIA rumah. Okay, kalau siapa-siapa pernah CIA ataupun pelajar lelaki kau ikutlah kalau pernah CIA tu lemak bagus. Okay, kalau tak pernah nanti bila lemak kamu siang ayam tu, kamu minta nak tengok pedal dengan jantung ayam tu. Okey, kalau siapa-siapa pernah siang dia tahu. Pedal ayam tu dia ada lapisan lemak di bahagian luar. Bila kamu siang tu kamu buang lemak tu. Okey, ada lapisan lemak di bahagian luar pedal, di bahagian luar jantung tu. Okey, tujuan lemak tu adalah untuk melindungi organ badan. Okey, sama juga dengan badan kita, organ-organ badan kita pun dilindungi oleh lapisan lemak lah. Tapi cikgu senang, contoh yang paling senang untuk kamu faham dan tengok adalah cikgu suruh kamu pergi tengok ayam lah. Okey. Seterusnya, lemak juga berfungsi untuk mengangkut vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K atau senang faham vitamin adik. Okey. Kalau kita makan vitamin, contoh kita makan buah-buahan yang ada vitamin kan, tapi kita tak makan lemak, dia tak boleh juga sebab lemak ni dia untuk menggerakkan vitamin kita makan tu ke seluruh anggota badan. Okey. Kedua, sebagai penebat haba. Penebat haba ni kenapa penting? Okay, contohlah bila kamu belajar BSPM semua kan, lepas tu kamu pun nak melanjutkan pelajaran ke luar negara. Lepas tu nak pergilah negara yang 4 musim, yang ada salji kan. Okay, sana sejuk kan? Okay, badan kita ni memang Allah buat memang hebat lah. Kita ada lapisan lemak yang
bila kita pergi tempat sejuk, suhu badan kita ni tak akan menurun secara mendadak. Disebabkan kita ada lapisan lemak. Jadi walaupun suasana persekitaran kita tu sangat sejuk, tapi badan kita ni akan berusaha untuk kekalkan suhu dia yang optimum. Lemak ni akan membantu menjadi penebat haba. Okey, seterusnya kita ada pelawas. Tadi cikgu kata pelawas ni nama lain dia apa? Nama lain bagi pelawas apa kelas? Serat. Betul. Nama lain bagi pelawas adalah serat. Okey, serat. Apa makanan yang terdiri dalam kelas makanan pelawas ni? Bijirin. Okey, good. Bijirin. Okey. Lagi kita ada yang paling, okey betul, sayur. Sayur, lepas tu kita ada buah, okey. Okey, pelawas ni dia ada satu fungsi utama yang sangat penting. Kalau kamu tak ingat ni cikgu tak tahulah, memang kena ingat serat. Pelawas ni fungsi dia untuk merangsang peristalsis. Okey, peristalsis, kamu dah sebut peristalsis. Tahu tak peristalsis ni apa? Tahu tak peristalsis ni apa? Okey, boleh bayang tak proses peristalsis tu macam mana? Okey, jap cikgu share. Ada tak peristalsis? Okey. Okey, nampak tak slide cikgu sekarang? Nampak tak kelas? Nampak cikgu. Okey, bagus. Inilah proses peristalsis. Peristalsis ni dia ada di dalam esophagus kamu, dia ada juga dalam usus kamu. Okey. Yang bulat dekat tengah ni adalah makanan yang kamu makan, dia akan bergerak sepanjang ni lah. Peristalsis tu dia macam kecut. Kamu nampak tak bahagian atas tu dia kecut. Dia kecut. Bila dia kecut, makanan tertolak ke bawah. Lepas tu dia kecut lagi. Makanan tertolak ke bawah lagi. Dia kecut, dia kecut, dia kecut. Macam kamu pegang balon kan. Kamu kecut kan. Macam tu lah peristalsis ni berlaku. Lepas ni kalau sebut peristalsis tu kamu dah boleh bayang. Macam ni rupanya proses peristalsis. Okay. Okay. Kita teruskan dengan kelas makanan yang seterusnya. Okay. Lagi satu, cikgu nak cakap, tak apalah cikgu cakap sekarang. Okay. Peristalsis ni, serat ni, dia tak akan dicerna dalam badan kamu. Okay, bila kamu makan serat tu akan keluar balik melalui najis kamu. Dia ada sebab. Nanti kita akan belajar secara detail dalam proses seterusnya lah pencernaan, penyatinjaan tu. Okay, yang hari ni sampai sini je kamu kena tahu. Okey, seterusnya kita ada air. Okey, air ni kita boleh dapat daripada buah-buahan selalunya. Buah. Okey. Dan air ni fungsi dia boleh melarutkan bahan kimia. Okey, senang cerita kalau kamu buat air, kamu letak gula, gula tu larut kan dalam air. Itulah fungsi air, dia sebagai pelarut. Air ni pelarut. Okey, yang kedua dia boleh juga mengangkut nutrien, oksigen dan hasil perkumuhan. Apabila kamu makan, kamu cerna, nutrien-nutrien yang kamu dapat daripada makanan tu, air tu dia akan bawa pergi kepada anggota badan kamu yang lain untuk digunakan. Okay, sebab badan kita ni ada 90% air, sangat banyak. Okay, sama juga dengan hasil perkumuhan, apabila ada urea dalam badan kita, air juga akan bawa dan dikeluarkan melalui air kencing. Okay. Okay, seterusnya. Vitamin. Vitamin dia ada banyak vitamin. Sekejap. Okay, kita ada banyak vitamin. Okay, vitamin kita ada banyak tapi ini fungsi yang umum lah dia untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Okay, mineral ni pun fungsi umum. Sekejap lagi kita akan tengok macam-macam jenis mineral yang ada tapi fungsi umum dia adalah untuk kawal atur proses dalam badan. Okey, faham ke sampai situ? Faham. Okey, bagus.
Okey, bagus. Faham. Okey. Seterusnya, kita tengok fungsi vitamin. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, muka surat 49 tu, ni gambar buku teks kamu, muka surat 49. Okey, cikgu yakin kamu boleh baca sendiri fungsi-fungsi vitamin ni, sumber-sumber yang boleh dapatkan vitamin ni. Tapi cikgu nak bagi tahu cara untuk kamu senang ingat. Benda ni cikgu belajar masa cikgu sekolah menengah dululah. Cikgu. Cikgu, ada cikgu. Cikgu tu dia bagi tahu cara macam mana nak ingat dan cikgu ingat benda tu sampai sekarang. Jadi cikgu nak kongsi dengan kamu semua supaya kamu senang ingat. Okey, dengar elok-elok. Siapa tak dengar rugi Okey, vitamin A kamu ingat. Kamu ingat A ni ayam. Cara nak senang ingat ayam. Ayam kamu kena ingat satu karakteristik ayam ni dia rabun pada waktu malam. Okey, kalau kamu tengok siang hari ayam ni ke hulu ke hilir, jalan situ jalan sini, berak merata kan, ayam kan. Okey, tapi bila senja, bila nak dekat malam, ayam ni dia akan balik ke reban ataupun dia akan tidur di atas pokok. Kamu tak nampak ayam berjalan pada waktu malam sebab ayam ni dia rabun pada waktu malam. Okey, manusia pun ada yang penyakit, memang ada penyakit yang rabun pada waktu malam. Waktu malam ataupun suasana yang gelap, dia tak nampak. Jadi, vitamin A ni, fungsi dia tengok ni, dia membantu penglihatan pada waktu malam. Okey, jadi kalau kamu tak cukup vitamin A, kamu akan boleh menyebabkan, kamu akan dapat penyakit rabun malam. Okey, kamu jangan tulis rabun ayam pula. Kamu tulis rabun malam. Cuma kamu kena ingat ayam ni dirabun pada waktu malam. Okey? Jadi apabila kamu kurang vitamin A, kamu akan dapat penyakit rabun malam. Okey. Senang tak nak ingat? Okey. Seterusnya B, vitamin B. Vitamin B ni senang je lah kamu ingat berry-berry. Okey, berry-berry. Berry-berry. Vitamin B kalau kurang kita boleh dapat, kalau kita ambil vitamin B dia akan memelihara fungsi sistem saraf, dia pembentukan sel darah merah. Jadi B ni, berry-berry ni apabila kamu kurang vitamin B, kamu boleh dapat penyakit berry-berry. Bukan buah strawberry, bukan blueberry berry-berry. Berry-berry ni kalau kamu search dekat internet penyakit berry-berry ni, dia penyakit dia macam timbul bintik-bintik merah di anggota badan. Okey, ataupun boleh menyebabkan penyakit anemia. Tapi untuk kamu senang ingat, vitamin B, kurang vitamin B akan dapat berry-berry. Okey, vitamin C. Vitamin C, kalau bahasa Melayu, kurang vitamin C scurvy Kalau bahasa Melayu dia eja macam ni. SKURVI. Ataupun kita panggil gusi berdarah. Jadi untuk kamu senang ingat, C ni, sebenarnya scurvy ni kalau dia eja bahasa Inggeris, ejaan dia macam ni Scurvy. Okay, dia guna C, dia bukan guna K. Okay, dia guna C. Jadi, vitamin C seperti ejaan scurvy ni, ada huruf C dalam ejaan scurvy ni, dia boleh menyebabkan penyakit scurvy kalau kurang vitamin C. Okay, seterusnya vitamin D. Vitamin D, okay, fungsi dia kamu boleh baca, sumber dia kamu boleh baca. Okay, fungsi D ni vitamin D ni kalau kurang kamu boleh dapat penyakit riket ataupun penyakit sakit gigi lah, penyakit kulit sebab dia membantu dalam proses penyerapan kalsium. Kalsium ni kamu kena ingat memang dia selalu berkait dengan apa? Kalsium selalu berkait dengan apa kelas? Gigi. Ya, gigi dan juga tulang. Okay, kalau kamu tengok iklan kat TV tu, iklan Enlin tu, susu-susu tu dia selalu cakap kalsium, penyerapan kalsium. Okay. Jadi kalau kurang vitamin D, kuranglah penyerapan kalsium, kamu boleh sakit gigi, kamu boleh jadi sakit tulang. Okay. Riket ni penyakit yang melibatkan tulang. Penyakit yang melibatkan tulang. Okay, macam mana nak ingat? Dulu cikgu kepada cikgu bagi tahu yang kalau kamu nak ingat, kamu ingat badminton. Badminton, kat sini dia ada huruf D. Sekejap. Okay, ni huruf D. Badminton pun ada huruf D.
Okay, badminton pun ada huruf D. Okay, kita main badminton guna apa? Kita main badminton, kita guna raket lah. Tapi kamu jangan tulis raket. Tak ada penyakit raket. Penyakit riket. Untuk kamu senang ingat lagi satu. D. D ni macam ni D. Huruf D macam ni. Cuba kamu terbalikkan D. Kamu buat macam ni. Lepas tu kamu letak mata. Lepas tu kamu boleh bubur gigi. Okay? Dia jadi bentuk smiley. Jadi kamu ingat gigi. Kurang vitamin D boleh menyebabkan sakit gigi. Okay, lagi satu vitamin E. Okay, E, kamu ingat E, emak. Okay, emak ni emak mengandung. Okay, emak mengandung. Jadi apabila kurang vitamin E, boleh menyebabkan keguguran. Jadi ataupun kemandulan. Jadi nanti para wanita, pelajar-pelajar perempuan, okay, nanti kena ambil vitamin E ni untuk mengelakkan keguguran. Okay, last kali vitamin K. K, beku. Okay, kat sini ada huruf K, kat sini ada huruf K. Okay, beku. Kalau kurang vitamin K boleh menyebabkan darah kita lambat membeku. Kita ingat keywords ni tu. Okay. Boleh tak kelas? Faham tak? Faham. Okay. Faris Lutfi je faham. Orang lain faham tak ni? Tulis dekat chat box tu. Faham ke tak? Okay, good. Okay. Faham? Okay, bagus. Ingat keywords, kamu akan automatik ingat kesan kekurangan dia. Okay, seterusnya kita tengok mineral. Mineral tadi kita tengok dia punya secara amnya, mineral ni dia mengawal atur proses dalam badan. Tapi seperti vitamin, mineral ni dia banyak mineral. Okay, kita ada kalsium, natrium, besi, iodin. Apa semua. Okay, ni boleh tengok dalam buku teks kamu, muka surat 50. Okay, macam yang kita belajar tadi, kalsium. Kalsium ni selalunya terlibat dengan tulang. Jadi, apabila kalsium ni kurang, sama macam tadi, apabila kalsium ni kurang, kita akan dapat penyakit riket. Okay, tadi apa yang kurang yang menyebabkan penyakit riket kelas? Siapa ingat? Apa yang kurang menyebabkan penyakit riket? Riket badminton. Badminton ada huruf apa Kekurangan vitamin D. Good. Riket badminton. Dalam badminton ada huruf D. D vitamin D. Okay, kurang vitamin D akan menyebabkan penyakit riket. Selain daripada kurang vitamin D, kurang kalsium juga menyebabkan penyakit riket. Dan juga osteoporosis lah. Cikgu yakin yang ni kamu tahu. Tulang reput. Okay. Sebab tu orang dewasa, orang tua kena minum banyak susu supaya tulang tak reput. Okay, seterusnya mineral yang kedua adalah natrium. Okay, natrium ni kita dapat daripada garam, daging dan telur. Okay, kalau tak cukup natrium dalam badan kita menyebabkan kekejangan otot ataupun senang faham, nyetok. Okay, Kelantan panggil nyetok Malam-malam kita tidur kaki kita nyetok tu sebab kita tak cukup nutrien lah. Natrium. Kita tak cukup natrium. Jadi kita kena makan daging, telur untuk dapatkan natrium. Okay, seterusnya besi. Zat besi. Zat besi ni dia terlibat dalam pembinaan hemoglobin dalam darah. Jadi kalau tak cukup zat besi, kamu boleh dapat penyakit anemia. Anemia ni penyakit kurang darah. Kurang darah. Sebab tu selalunya orang kata kurang darah, makan organ dalam. Okay, orang makan hati, orang makan jantung, hati lembu selalu orang makan untuk tambah darah sebab organ dalam ni dia ada zat besi. Ataupun kamu tengok cerita Popeye, zaman kamu ada ke cerita Popeye? Zaman cikgu dulu ada cerita Popeye. Popeye ni dia makan spinach, dia makan bayam. Bayam pun boleh tambah zat besi dalam badan. Okay, seterusnya iodin.
Okay, iodin ni bukan setakat iodin untuk cuci luka je. Mineral pun ada nama dia iodin. Kita dapat daripada makanan laut lah. Seperti sotong, udang, okay, ikan bilis, buah-buahan. Dan kalau kita tak dapat iodin yang secukupnya, kita boleh menyebabkan goiter. Okay, kejap lagi cikgu tunjuk macam mana rupa goiter ni. Dia bengkak di bahagian leher kamu. Okay, seterusnya fosforus. Fosforus, kalau kamu kurang fosforus, kamu akan dapat penyakit riket. Sebab, tengok ni, fungsi fosforus menguatkan tulang. Apa-apa yang berfungsi menguatkan tulang, mesti kalau kurang dia akan penyakit riket lah. Sebab penyakit riket ni penyakit yang melibatkan tulang. Okay, dan juga gigi rapuh. Pasal DNA, RNA ni cikgu tak hurai lah sebab kamu tak belajar lagi. Okay, seterusnya mineral kalium. Kalium, tengok fungsi dia membantu pengecutan otot. Memelihara fungsi saraf. Okay, sama dengan natrium tadi, fungsi saraf. Okay, apabila kamu tak dapat mineral yang secukupnya untuk saraf kamu, berlaku kekejangan otot lah, sama dengan nutrien, kaki kamu nyetok. Okay. Okay, satu lagi ni pengecutan otot. Otot kamu gerak ni, dia berlaku pengecutan dan pengenduran. Kalau kamu tak boleh mengecut, otot kamu tak boleh mengecut dan mengendur, kamu jadi lumpuh lah. Penting. Okay. Tapi mineral ni dia ambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja, tak banyak macam karbohidrat, protein. Tapi kalau tak ada, bahaya. Kena ambil walaupun sedikit. Dan mineral ni dia tak memberikan tenaga kepada kita seperti karbohidrat dan lemak. Okay. Jelas ke? Jelas. Okay, good. Okay, ni gambar. Gambar. Berdasarkan apa yang cikgu cakap, kamu boleh bagi tahu tak agak-agak penyakit yang kaki bengkok ni penyakit apa? Riket. Betul. Okay, ni penyakit riket yang melibatkan tulang. Okay, bila tak cukup vitamin D, boleh menyebabkan penyakit riket. Kalau tak cukup kalsium, boleh menyebabkan penyakit riket sebab dia melibatkan tulang. Okay, ni yang dia bengkak di bahagian leher ni kita panggil goiter. Goiter dia tak cukup. Apa kelas? Goiter, tengok sini. Dia tak cukup iodin. Dia tak cukup seafood Kamu tak cukup makan seafood. Kamu tak cukup makan ikan. Kamu tak cukup makan udang, sotong. Kamu tak cukup makan benda tu. Dia boleh menyebabkan goiter lah. Beguk. Ataupun kita panggil beguk. Tapi sains kita panggil goiter. Okay. Ini yang cikgu cakap gusi berdarah ni. Okay, tadi cikgu cakap scurvy. Okay, scurvy, gusi berdarah. Dalam ejaan scurvy ada huruf apa? Ada huruf C. Jadi kurang apa yang menyebabkan scurvy ni? Kurang vitamin C. Okey, bagus. Kurang vitamin C menyebabkan scurvy. Jadi inilah sebab dalam buku teks kamu tu cikgu tengok dia tak ada tunjuk gambar penyakit ni apa. Jadi cikgu takut kamu tak tahu. Kamu hafal semata-mata takut kamu tak ingat. Jadi bila kamu tengok gambar mungkin senang ingat. Okey. Selesai 3.1 mengenai kelas makanan. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada. Okey, yang lain kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak faham tanya terus Okey, seterusnya kita tengok 3.2 gizi seimbang. Okey, kita kena tahu apa maksud gizi seimbang. Okey, kamu dah belajar. Kamu ingat kan maksud gizi seimbang ni? Okey, tapi cikgu tunjuk balik. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua. Okey, semua. Apabila sebut semua, maksudnya dia ada 7 lah. Okey, dia ada karbohidrat, dia ada protein, okey, dia ada pelawas, dia ada lemak, dia ada mineral, dia ada air, dia ada vitamin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan
yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Lagi satu. Cikgu, gizi tu apa? Gizi ni sinonim dia adalah pemakanan. Okey? Ataupun gizi ni juga dia boleh panggil sebagai zat. Sama maksud dia. Okey, mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Kenapa cikgu highlight kuantiti yang betul? Sebab dia tak sama untuk setiap orang. Mungkin untuk cikgu kuantiti yang betul macam ni. Mungkin untuk Faris Lutfi kuantiti yang betul dia macam ni. Dia tak sama ikut setiap individu. Okey, dan dia ada faktor-faktor yang boleh mempengaruhi jumlah gizi seimbang kita ni. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, faktor yang pertama saiz badan. Okey, cikgu nak seorang bagi tahu cikgu saiz badan. Macam mana yang mempengaruhi gizi kita? Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu tu, muka surat 54. Okey, untuk saiz badan, orang yang gemuk dia memerlukan zat yang lebih banyak lah. Okey, orang yang kurus dia memerlukan zat yang lebih sedikit. Pemakanan gizi seimbang dia lebih sikit sebab orang gemuk dia memerlukan lebih banyak tenaga sikit. Okey. Dari segi umur. Contoh kanak-kanak. Okey. Kanak-kanak ni dia tengah membesar. Jadi kamu kena ingat apa kelas makanan yang boleh membantu pembesaran. Okey? Membantu pembesaran. Tadi cikgu dah tunjuk. Kalau kamu tak ingat, cikgu tunjuk lagi sekali. Sekejap. Ni. Cikgu tukar warna. Ni protein membantu pertumbuhan. Jadi kanak-kanak ni dia perlu makan lebih banyak protein lah berbanding kita. Berbanding orang dewasa sebab dia tengah nak membesar. Jadi gizi seimbang dia tu dia perlu ambil lebih banyak protein. Okey. Untuk orang dewasa dia tak perlukan banyak sangat. Dari segi umur, kamu jangan pula bezakan dari segi orang dewasa ni dia banyak bekerja, dia perlukan banyak protein, betul. Tapi tu dari segi faktor pekerjaan ni kita tengok dari segi faktor umur. Kita banding dengan umur dulu. Okey, kanak-kanak yang memerlukan lebih banyak protein berbanding orang dewasa. Okey, seterusnya dari segi pekerjaan. Okey, Ali bekerja sebagai buruh binaan. Okey. Nama siapa? Amjad bekerja sebagai pelajar. Yang mana memerlukan zat ataupun gizi yang lebih banyak? Ali. Betul. Okey, Ali dia memerlukan zat ataupun gizi yang lebih banyak sebab dia memerlukan banyak tenaga. Setiap hari kan ikutlah buruh binaan, buat rumah dia memerlukan banyak tenaga. Jadi dia perlu makan banyak. Kita sebagai pelajar, lagi-lagi PDPR ni, cikgu pun mengajar depan laptop, kita tak memerlukan makanan yang sama banyak seperti buruh. Okey? Kena faham kat situ. Okey, dari segi jantina, lelaki dan perempuan, lelaki memerlukan zat yang lebih banyak sebab orang lelaki ni selalu aktif, petang-petang main bola kan. Orang perempuan buat apa petang-petang? Orang perempuan buat apa? Menyapu halaman rumah, memerlukan juga tenaga tapi tak sebanyak bersukan. Jadi orang perempuan zat dia tak perlu ambil sebanyak orang lelaki. Okey, seterusnya tengok anime. Okey, boleh tengok anime tak memerlukan zat yang banyak Okey, jadi tak perlu ambil sebanyak orang lelaki. Okey, keadaan kesihatan. Orang yang sihat dengan orang yang sakit tak sama. Contoh orang yang sihat, kita tak risau sangat orang yang sihat ni bolehlah makan ikut ikut pinggang suku-suku separuh tu kan. Tapi kalau orang yang sakit, contoh tadi kan kita kata ada penyakit yang dinamakan goiter, beguk. Tadi kamu tahu goiter ni kenapa penyebab goiter? Dia tak cukup iodin. Dia tak cukup iodin. Kamu pula tahu iodin ni dia ada dalam seafood. Sebab itu penting kita kena tahu. Okey, goiter sebab tak cukup iodin.
Iodin dia ada dalam seafood. Jadi untuk orang yang sakit, yang ada penyakit goiter, dia kena makan lebih seafood lah supaya dia cukup mineral tu. Okay. Sama juga dengan orang yang ada penyakit, contoh penyakit penyakit kencing manis. Kencing manis dia tinggi gula. Jadi dia kena kurangkan karbohidrat sebab karbohidrat tu nanti dia akan disimpan dalam badan menjadi gula. Okey. Cikgu harap kamu faham Cikgu tak explain satu-satu sebab kamu dah belajar. Okey, faktor yang keenam adalah iklim. Iklim, contoh nanti kamu habis SPM ni, kamu top student kan, top student SMK LRT, pelajar terbaik Kelantan. Okey, pergi sambung belajar overseas, pergi pula nak pergi negara 4 musim, nak main salji. Okey, sejuk kat sana. Okey, apabila kamu pergi tempat yang sejuk, kamu memerlukan makanan yang banyak. Sebab makanan ni, apabila kamu makan, metabolisme dalam badan kamu akan meningkat, okey? Apabila metabolisme dalam badan kamu meningkat, kamu akan rasa panas. Sebab tu dekat negara sejuk, kita kena makan lebih daripada kita yang dekat Malaysia ni. Sebab untuk mengekalkan suhu badan. Okey, faham tak kelas? Faham cikgu. Ada soalan yang nak tanya tak? Okey. Kalau tak ada soalan yang nak tanya, kita akan buat satu aktiviti sebab ni slide yang terakhir dah. Cikgu dah cover 2 subtopik. Okey. Kita akan buat satu aktiviti. Okey, jap. Semua orang kena participate. Soalan yang cikgu nak bagi ni senang je. Semua ada dalam buku teks kamu dan dalam slide yang cikgu bagi tadi. Sekejap. Okey. Okey, game ni dinamakan sebagai Bamboozle. Okey, Bamboozle. Nampak slide cikgu? Kelas nampak tak? Okey, Kenapa cikgu? bagus. Okey, hari ni cikgu nak Abdul Rahman nampak. Okey, cikgu nak Abdul Rahman pilih satu buah ataupun sayuran yang kamu nampak tu. Pilih satu buah. Nak buah apa? Tomato. Tomato. Malu-malu tomato. Tomato gitu bagus. Okey, tomato. Okey, tomato. Makanan apakah yang boleh mencegah penyakit ini? Penyakit kamu nampak tak ni? Penyakit ni dia ada bengkak di bahagian leher. Tadi cikgu dah sebut. Bengkak di bahagian leher. Jadi apakah nama penyakit ni? Kalau kamu tahu, tak tahu tak apa. Jadi makanan apakah yang boleh mencegah penyakit ini? Abdul Rahman? Abdul Rahman. Penyakit yang bengkak di bahagian leher ni kita panggil penyakit goiter. Okey, penyakit goiter tadi cikgu dah beritahu goiter ni dia kurang apa? Dia kurang iodin. Okey, iodin ni terdapat dalam makanan apa? Okey, siapa nak bantu Abdul Rahman? Makanan laut Betul. Okey. Iodin ni terdapat dalam makanan laut. Jadi kalau kamu nak mencegah goiter ni kamu kena makan seafood. Okey, kita tengok. Okey, betul. Makanan laut ataupun buah-buahan. Allah, salah eja pula. Okey. Okey, 10 markah. Okey. Abdul Rahman ni senyap ni. Ada kedok ni. Okey, seterusnya. Cikgu nak cikgu nak Amalia. Pilih. Oh, okey. Abdul Rahman. Okey, awak tahu Okey, Amalia. Amalia nak apa?
Anggur. Anggur. Oh ni okey anggur. Okey anggur. Apakah kelas makanan yang merangsang peristalsis dan berikan contoh makanan tersebut? Okey ada satu kelas makanan ni memang fungsi dia untuk peristalsis. Apa dia? Serat. Okey bagus. Kelas makanan serat ataupun dalam buku kamu dipanggil pelawas. Okey jadi apa contoh makanan yang terdapat dalam kelas makanan yang pelawas ni? Sayur-sayuran. Betul. Okey. Tahniah. Okey, Amalia ada jawab. Okey, seterusnya. Cikgu nak Afikah. Afikah nak apa? Afikah nak buah ke, nak sayur ke? Afikah binti Abdullah. Ada dua orang ke Afikah? Pisang. Okey. Pisang. Kita tengok soalan pisang. Berikan 3 contoh makanan yang perlu diambil oleh kanak-kanak yang berisiko mengalami kwashiorkor. Okey. Tadi cikgu tak sebut pasal kwashiorkor tapi sebab kamu dah belajar. Okey. Cuba kamu tengok buku teks kamu tu. Muka surat 47 tu ada gambar pesakit kwashiorkor. Okey. Pesakit kwashiorkor, apakah makanan yang dia perlu ambil? Okey, kwashiorkor ni dia kurang apa? Okey, siapa boleh bantu Afikah? Kwashiorkor ni dia kurang apa? Protein. Okey, betul Afikah. Kwashiorkor ni dia kurang protein. Jadi kalau orang-orang yang penyakit kwashiorkor ni dia kena makan protein yang banyak. Jadi apakah kelas makanan protein? Apakah contoh kelas makanan yang dalam protein? Okey, contoh makanan yang dalam kelas makanan protein adalah ayam, telur yang macam kamu sebut tadi. Okey, kita beruntung duduk di Malaysia kita tak ada ni tak ada. Cikgu tak pernah nampak lagi orang yang penyakit kwashiorkor kurang protein ni. Memang terlebih-lebih protein ni kita semua. Tapi dekat Amerika sana ada lagi orang yang berpenyakit sebegini. Okey, kita patut bersyukurlah. Okey, seterusnya. Betul Afikah. Okey, thank you Afikah. Okey, seterusnya cikgu nak Auni Maisarah. Ada tak Auni? Auni Maisarah. Awak nak apa? Carrot. Carrot. Okey, carrot bagus untuk mata. Okey. Apakah contoh makanan yang perlu diambil oleh seseorang yang mengalami penyakit gusi berdarah? Okey, tadi cikgu beritahu gusi berdarah tu scurvy. Scurvy ada huruf apa dalam scurvy? Okey, apakah contoh makanan yang perlu diambil oleh seseorang yang penyakit gusi berdarah? Auni, ingat tak? Tak ingat tak apa, cakap tak ingat. Ha? Buah-buahan. Betul. Betul. Buah-buahan. Tadi cikgu cakap, okey, scurvy ni ejaan dia bahasa Inggeris S-C-U-R-V-Y. Jadi dalam perkataan scurvy tu ada huruf C. Okey, huruf C melambangkan vitamin C. Jadi kalau orang kurang vitamin C, dia boleh menyebabkan gusi berdarah lah. Okey, kamu dah tahu contoh-contoh untuk makanan vitamin C, buah-buahan. Okey? Okey, betul. Good. Okey, seterusnya cikgu nak Afikah Adriana. Afikah Adriana? Lemon. Lemon, okey. Lemon.
Senaraikan 7 kelas makanan. Ada 7 kelas makanan tu, senaraikan semua. Ingat tak Adriana? 7. Kalau tak boleh 7 pun tak apa. Senarai yang kamu ingat je. Senarai setakat yang kamu ingat. Nanti cikgu tambah. Okey, kalau malu nak cakap, nak tulis pun boleh. Okey, siapa nak bantu? Afikah, Adriana, siapa nak bantu? Okey, kelas makanan, okay, kita tengok kelas makanan. Kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada lemak, vitamin, pelawas dan mineral serta air. Okey, tak apa. Tak ingat sekarang tak apa. Nanti ulang kaji. Okey. Ada lagi 4 soalan tapi kita tak sempat. Okey Alia, bagus. Okey Afika, okey. Tak apa. Tak tahu tak apa. Nanti kita ulang kaji. Tak tahu sekarang tak apa. Tak apa, kita boleh ulang kaji. Okey, ada 4 lagi soalan tapi kita tak sempat nak habiskan. Okey, cikgu akan rumuskan pembelajaran kita hari ini. Kita telah belajar mengenai 7 kelas makanan. Okey, 7 kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, okey, kita belajar lemak, kita belajar vitamin, kita belajar pelawas, okey, kita belajar mineral dan juga air. Okey, setiap kelas makanan tu dia ada fungsi dia yang tersendiri. Okey, kalau kamu kekurangan certain kamu kekurangan kelas makanan yang tertentu boleh menyebabkan penyakit lah. Okey, sebab itu pentingnya kita mengamalkan gizi yang seimbang. Okey, gizi yang seimbang pula dia ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Okey, dia ada berapa faktor tadi? Siapa ingat ada berapa faktor yang mempengaruhi keperluan gizi seimbang tu? Okey, dia ada 6. Okey, dia ada 6 iaitu saiz badan, umur, pekerjaan, jantina, keadaan kesihatan dan juga iklim persekitaran. Okey, itu yang telah kita belajar hari ini. Cikgu harap kamu faham. Okey, kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Okey, boleh kelas? Boleh cikgu. Okey, terima kasih kerana memberikan kerjasama hari ini. Okey, InsyaAllah nanti next kelas kita akan sambung lagi. Okey, kita tutup kelas kita hari ini dengan tasbih kafarah. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama.